Untuk nak cari buah nangka yang masak. Nak masak-masak. Jom kita masak-masak. Sahabat, sebenarnya saya tak berapa tahu sahabat ni. Nangka ni dah macam nak petik nangka ni. Macam dah masak agaknya sebab kulit ni main dah pecah-pecah, dah besar-besar. Nak makan tu nanti boleh dah kita share. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sahabat. Mana dia? Yang ada isi kat atas tu. Sekejap So kita balik. Hari kita dapat nangka dari tempat pisang. Jom balik, kita santai masak-masak. Jom kita masak-masak bersama APSS. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat semua? How are you? Ni hao ma? Khabar apa? Waras, luceng. Bersama lagi sekali lagi dengan APSS dalam santai-santai masak. Santai-santai masak ni hari bersama Adinda kesayangan. Hai Adinda, kita nak masak apa Adinda? Jemput ya. Nangka berjagung. Ya, kita hari nak masak simple je. Kita nak masak kudapan. Kita nak masak apa? Jemput nangka campur jagung. Ingat tak sahabat? Dulu hari tu tu bahasa apa minggu lepas tu APSS ada balik kampung, petik nangka sayang. So kita dah masak. So nangka tu kita dah kopek-kopek, dah simpan dalam peti ais. Nak buat macam mana So kita rasa nak buat jemput-jemput lah So jom tengok apa bahan-bahan dia. So yang nak masak siapa ni? Adinda. Sama-sama kita nak masak So jom kita tengok apa resipi bahan-bahan dia Jom. So kita tengok bahan-bahan utama dia mestilah nangka ni dia Nangka. Ni nangka yang kita dah potong-potong tu dia. Nangka ni bila nangka dah potong-potong macam ni sayang, lalat pun dah datang sebab manis kawan. Dan yang kedua, APS gunakan jagung. Ini jagung manis jagung manis. Lebih kurang macam satu mangkuk ni lah kita akan gunakan So jagung manis. Bahan yang lain gunakan tu dia tepung tepung gandum. Saya gunakan tepung gandum Faiza. Okey. So bahan-bahan lain saya gunakan ialah apa sayang ni? Kelapa Ini kelapa. Ini tadi dah tercampur So dengan apa ni buah-buahan nangka Ni saya gunakan kelapa putih yang seeloknya. So gula, bahan yang lain, dan mesti ada garam dan tak lupa mesti ada tu dia baking karbonat natrium bicarbonate So jom terus kita tengok apa laksan yang kita tengok terus cara-cara membuatnya. Dan tak lupa mesti ada air air dan minyak untuk menggoreng. Jom. So Adinda saya akan tunjukkan satu persatu bagaimana benda ni dibuat. Okey, mulakan Adinda. Tu dia. Kita campurkan bahan-bahan nangka yang telah kita potong-potong dadu tu kalau kita banyak nangka tu bolehlah kita buat sahabat. So kita potong-potong nangka tu, lepas tu campurkan dengan kelapa parut. Kelapa parut ni berapa banyak sayang? Dalam satu biji ni banyak. Banyak lagi sedap. Kelapa parut lagi banyak lagi sedap So sebab dia akan menggurihkan So kita campurkan dengan jagung. Jagung ni lebih kurang satu mangkuk lah kita gunakan. Okey. Campurkan ketiga-tiga bahan ni, tepung nangka yang dipotong, jagung dan juga kelapa parut campur gaul-gaul. Lepas tu masukkan sikit garam.
masukkan garam sedikit garam untuk melemakkan tujuan garam tu sedikit untuk melemakkan jangan terlebih pula nanti jadi masin pula tak sedap. Tapi kalau kurang pun tak apa ni tak berasa pula so kita bagi sedikit, nanti kalau kurang kita tambah so terus masukkan gula Gula ni kok manis, lagi manis lagi sedap. Kalau saya suka manis tapi terkuranglah pada. Lepas tu kita bagi gula gula ni lebih kurang kita bagi dalam 2 sendok kita bagi. Sebenarnya sukatan ni terpulang pada kita lah buat apa sekalipun ikut cita rasa kita lah, lidah kita. Kalau kita nak masam tak ada orang nak masam nak manis ke, nak tawar-tawar sikit ke, nak masin-masin ke, kita terpulang pada kita So okey, ini tepung dia. Okey, masukkan air dulu Ikut masing-masing lah. Kadang-kadang ini saya buat tak tepung, tak air, ikut kita rasa cara masing-masing ya senang. Ini masukkan tepung sikit-sikit. Jadi dia tak sama macam kita masak apa tu cempedak goreng kita gunakan tepung secukupnya lah sebab buah apa ni campuran buah-buahan dengan bijirin jagung ni pun banyak, so tepung secukupnya tak payah ayak tepung ni. Kalau dulu kalau kita beli tepung ni kita kena ayak, sebab tepung dulu tu kena dia bergentel-gentel. Kemudian kadang kita takut ada kumbang apa dalam tepung dia dulu dan sekarang sangat berubah Sekarang kalau tepung ada yang dah ada apa ni, dia punya tepung penaik sekali Boleh kalau kita gunakan yang ada tepung dah ada tepung penaik tu. Boleh juga Nak kembangkan sikit. Ini macam banyak lagi dia punya buah-buahan so kita perlukan tepung lah Jadi kalau kurang air kita pakai yang berlebihan sama lagi. Kita kalau buat ni macam try and error lah tu kita gaul dia sehingga betul-betul kental dan ikut ikut selera kita lah kalau kita rasa kurang air kita tambah air, kalau kita rasa kurang tepung kita tambahkan tepung. So berdasarkan kepada kuantiti bijiran dan nangka yang kita gunakan tu Kalau terlebih tepung pun tak sedap, terlebih bijiran pun tak sedap sebab apa, bijiran bila dah manis nanti dia akan jadi hitam kepada gorengan kita tu sebab di gula nangka kalau manis tu dia lebih kepada gula sebab nangka tu manis sangat sambil tu kita boleh masukkan serbuk penaik tu tengok jenama apa tu sayang, tengok jenama dia King tu tengok tu serbuk penaik Kings King ni bicarbonate of soda so berapa banyak tu sayang, tengok dia lebih kurang setengah camca teh bukan 1 camca teh, setengah camca sudu makan so kita gaul-gaul rata. Kalau kita tuang air nanti terlebih air kita tambah lagi tepung macam tu lah buat sehingga adunan ni ikut kita lah, ikut cita rasa kita tapi saya rasa kalau tepung dia macam tak cukup aja ni macam tak bersalut saya rasa sekilo ni tepung ni pun dah memada lah. Saya rasa kita habiskan aja lah tepung ni jadi mudah kita nak agih-agihkan jemput-jemput ni ikut rezeki siapalah yang dapat jemput ni nanti tambah air kalau kurang so kita tambah tepung kalau tercair itulah
cara buatnya. Tapi seelok-eloknya kalau kita terlalu kalau nak buat jemput ni kita terlalu kurangkan proses menguli dia, sebab dia akan menjadikan dia liat kalau terlebih uli. Ya, kita gaul rata-rata adunan tu. Tengokkan macam mana kalau tak putus, kalau cuba kita sudukan dia jatuh ke tidak. Macam tu kalau kita rasa dah jatuh daripada sudu tu, sekali lagi, tapi kena ambil ke sudu lah. Kita ambil contoh dia, kalau sudukan kita sekali lagi daripada jauh, tinggi sedikit supaya kita tengok. Macam tu maknanya bila itu dah boleh dah boleh kita goreng lah. So jom kita menggoreng, tapi sebelum tu kita biarkan sebentar, biar sedikit naik. Okey, masukkan kuali, lepas tu kita masukkan minyak goreng. Kita gunakan minyak yang baru lagi sahabat. Sahabat, minyak pun dah panas, so kita boleh memulakan penggorengan. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sahabat sebab jemput-jemput ni sedikit lembut, cairannya tak kental. So jadi ni macam terpleot, kata bahasa saya terpleot lah kalau bila kita letakkan macam terpleot dia tak bulat gitu. So jangan terlalu rapat dan jangan juga terlalu longgar dia punya bilangannya, supaya kita maksimalkan dengan kadar kepanasan dia. Tunggu sehingga dia benar-benar garing, dan sambil itu kita boleh balik-balikkan dia yang mana yang mana dah kering, dah mula kering tu kita boleh balik-balikkan. Kita balik-balikkan, dia masak merata. Dia punya bau dia dah mula naik bau dia aja macam bau nangka macam tu. Memanglah nangka, tapi walaupun dia digoreng tetap ada sedikit bau nangka. Nanti dalam lebih kurang 5 minit ke 6 minit juga lah baru dia nampak kekuningan dia. Kita boleh angkat kita teruskan dia. Kita boleh menggoreng bagi dia. Hari ini kita bersama dengan Puan Zaidah. Puan Zaidah menunjukkan bersama-sama kita dengan cara memasak jemput-jemput. Jemput-jemput apa sayang? Jemput-jemput nangka jagung dan kelapa parut. Tu dia Okey, dah siap kuningan bahan-bahan ni gorengan kita ni, dan boleh kita angkat. Hai Puan Zaidah, buat apa tu? Sedap buat jemput-jemputnya lagi. Jemput apa Puan Zaidah nak buat masak ni? Betul? Jemput sedap tu memang sedap lah dia ada lemak-lemak manis-manis, penuh dengan vitamin.
sedap ya. So, kita ada apa nak cakap puan? Ada? Tak pernah membuat jemput-jemput nasi kan, nak beli banyak, tak tahu apa nak buat kan. Itulah mereka yang tak nak buat ni, cuba dah saya ikut inspirasi kita lah ya, nak manis ke, nak ikut inspirasi kita, jangan ikut saya punya ini memang cara saya sendiri. Saya tak mahu cuba. So, jangan lupa kongsi resipi ini dengan sahabat-sahabat dan jangan lupa sudi-sudikan subscribe, like dan share. Dah boleh diangkat sayang tu. Betulnya setengah orang dia suka macam sedikit-sedikit hangus macam tu especially kalau bentuk pisang tu saya nampak macam hangus sungguh. Tapi tak hangus sebenarnya. Memang sebab apa? Makanan bila mengandungi kadar gula yang sedikit tinggi, dia memang kalau digoreng warna dia berubah jadi perang-perang gelap. Tapi rasanya memang mantap. Okay. So, kita masak sehingga selesai ya. Bersama Abang Pencen Tuki-Tuki. So, ini hari kita nak masak jemput-jemput tu. Orang rumah saya dah masak jemput. So, saya nak sambung So, ini adunan dia yang dah kembang. So, bila minyak dah panas tu kita masukkan. Masukkan ni ikut kita sukalah Ada nak besar kecil dia ikut kita So, tu dia macam tu Tapi almaklum kalau masak jemput-jemput ni memang jarang biasanya kita dapat ukuran yang tak melepek sebab dia ni bahan yang mengandungi jagung dan juga apa sayang tadi? Nangka. Jadi dia punya tekstur tu dah agak berat bila agak berat maka dia terjelempuk. Terjelempuk. Bolehlah saya kata terjelempuk jatuh macam tu So kita tak bolehlah kata kita nak bulat-bulat gitu sebab dia potongan-potongan dadu dia tu menyebabkan sebahagian daripada saiz ataupun bentuk dia tu terjelempuk kerana bahan-bahan kandungan bahan-bahan tu So kalau kita buat saiz kecil mungkin tak termasuk bahan-bahan yang ada kat dalam tu Kalau ambil saiz besar pula nanti tak berapa cantik, tak berapa comel orang kata tak berapa molek. So kita buat sebahagian ni macam ni. So itu dia So kita tunggulah dia sehingga garing. Okay, sahabat, siap sudah jemput-jemput nangka bercampur dengan jagung dan juga kelapa parut rasanya gurih, enak-enak, manis gitu So jemput mencuba masakan istimewa untuk minum petang kita hari ini. So kalau kita biasa buat jemput-jemput dimakan gitu saja nangka dia. So kalau ada terlebih tu gunakanlah dia untuk masakan ni So jangan lupa sekali lagi mencuba resipi jemput-jemput nangka jagung kelapa So jangan lupa juga subscribe, like dan share bagi yang belum, dan bagi yang setelah yang sedia menyokong. Abang Pencen suka-suka ucapkan terima kasih dan keladi. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum dan
Thank you.